بدعوة الفاضل دكتور محمد إسماعيل، فليتفضل مشكورا. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Pertamanya saya atlu minki ya al-ukht Maisarah an ta'ridi al-kitab ala hadhihi syashah. Saya akan kitab tersebut supaya dapat dilihat oleh pelajar yang lain. Ustaz tak larat sangat, lama sangat tengok screen sebab daripada pagi tadi tak stop. Boleh, tidak ya? Non-stop tengok screen, jadinya Ustaz rasa baca kitab dengan daripada Ustaz ni dan kamu ni lah. Okay, tawassalna أو انتهينا في الأسبوع الماضي من موضوع أنواع الأفعال وكذلك أحكام باعتبارها من حيث زمان وقوع الحدث، إما أن يكون ماضيا فهو الفعل الماضي، وإما أن يكون هذا الحدث يقع في الحال أو الاستقبال فهو الفعل المضارع، أو إما أن يكون هذا الحدث بعد زمن التكلم أي في المستقبل وهو يختص بفعل الأمر. فتطرقنا كذلك إلى علامات كل من هذه الأفعال، فخلاصة ما تحدثنا عنه في هذا الموضوع أن فعلي أي الماضي والأمر هما مبنيان، أما الفعل المضارع فهو في الأصل معرب إلا إذا اتصل بالفعل المضارع ماذا نون النسوة أو نون التوكيد فهو عندئذ يكون نيا. فهذا الأسبوع نكمل هذا الحديث أو نكمل ما انتهينا منه في الأسبوع الماضي في أو عند الفعل المضارع. عند الفعل المضارع مما يميز الفعل المضارع من أخويه أو من قسميه أي الماضي والأمر أنه يمكن أن يدخل عليه النواسب أو الجوازم، نواسب أو الجوازم. كما قلت لكم في الأسبوع الماضي أن النحو العربي قائم على الإعراب أولا، وهذا الأسبوع أريد أن أنبهكم إلى أن النحو العربي كذلك هذا الإعراب أو انطلاق من الإعراب أن النحو العربي قائم على فكرة أو نظرية ما يسمى ب إن كانت نظرية يعني نظرية العامل. Pada minggu lepas saya sebut bahawa nahwu bahasa Arab ini dia ataupun dia tertegak ataupun tegak pun tak juga, maknanya dia punya cara pemikiran ulama kita berdasarkan perubahan akhir hadis. Walaupun kita katakan nahwu itu membicarakan bagaimana pembentukan ayat. Pembentukan ayat itu dibina daripada beberapa perkataan, yang beberapa perkataan itu dalam bahasa Arab sama ada kata nama, al-isim ataupun fi'il ataupun harf. Manakala kalau jumlah yang mufidah itu sama ada gabungan di antara isim-isim yang untuk jumlah isim tersebut ataupun isim fi'il ataupun fi'il dan isim. Itu saja, tak boleh gabung fi'il untuk jadikan jumlah mufidah ataupun tarkib isnadi tersebut. Kemudian concern ulama
inda ulama nahwu al-mutaakhirin adalah yang sebagaimana kita belajar atau sebagaimana kebiasaannya kita belajar adalah based on i'rab. Sama ada kamu sedar ataupun sedar, sebab tu kamu mula menghafal alamatul i'rab. Betul tak? Okey, ulama tak stop kat situ saja. Ulama akan cuba menghuraikan why dia marfu'. Apakah objeknya, apakah penyebab ianya marfu'. Maknanya ulama tak sampai contohnya yazhabu Ahmadu ila kulliyatul qanun PSU apa? Kulliyatul madza? Qanun wa kulliyatul syariah wal qanun, sorry. Okey, misalnya yadhhab atau yazuru Ahmadu mabna kulliyatul syariati wal qanun. Yadhhab, kaifa nu'rib yadhhab? Misalnya yadhhab fi'il mudhari' marfu'. La yantahi hakadha. Dia tak stop kat situ. Ia marfu'. Persoalannya, apakah yang menyebabkan ianya marfu'? Kalau berfikiran macam tu, kau cari punca lah, maksud begitu. Contohnya, kenapa rumah ni terbakar? Maknanya soalan tu dia mencari apa? Punca kan? Betul tak? Mencari punca. Kenapa dia boleh terbakar? Mengapa bila kita campak objek ke atas, dia boleh terapung? Bukan boleh terapung, maknanya kalau kita campak objek ke atas, dia mesti ke bawah. Dia mesti jatuh ke bawah. Apakah puncanya? Alright. Maksudnya dari segi saintifiknya. Okey. So kita nak pergi pada saintifik. Apakah saintifik ataupun apakah sudut pandang sains yang boleh menjawab kepada fenomena kita baling sesuatu objek ke atas, objek tersebut akan turun ke bawah dan bukan naik ke atas? Apakah fenomena tersebut boleh diuraikan melalui undang-undang apa? Tarikan apa? Graviti. Itu nama berfikiran secara saintifiknya, memberikan sebab mengapa secara yang boleh diuraikan secara hukum fizik. Dalam nahu, ulama fikirnya juga dalam nahu. Maknanya pemikiran menjawab mengapa taklil ada. Sama ada kita sedar sebagai seorang penuntut ilmu dalam pengajian Islam secara umumnya mungkin barangkali tak sedar. So malam ni Ustaz sedarkan apakah yang ada dalam pemikiran ulama nahwu apabila tidak menguraikan apa tadi ayat, tapi dia fokus i'rab, dan bila dia fokus i'rab dia membawa diri dia untuk menjawab kenapa dia marfu', kenapa dia mansub, kenapa, maksudnya apa yang menyebabkan dia apakah yang menyebabkan dia mansub, apakah yang menyebabkan dia majrur. Itu adalah di bawah kerangka teori al-amil dipanggil. Bawah teori al-amil, nazariyatul amil. Pernah dengar ke sebelum ni? Pernah kot? Al-amil ataupun al-amal. Pernah rata. Mungkin barangkali sian tu contohnya berapa jenis al-amil dalam nahwu Arab, kemudian macam mana dia berinteraksi. Mungkin itu pendetailan itu berada dalam indal mutakhassisin lah. Okey. Itu cara fikir ulama kita. Seolah-olah apa? Seolah-olah apa bila you kata contohnya lan azura hazal mabna li'annahu khatir. Contohnya ataupun likurbihi minal apa ni minal ghabat. Saya bimbang. Saya tak nak lawat bangunan ni sebab dia dekat sangat dengan hutan kan, contohnya. Lan tidak sekali aku tak kami. Lan azura. So azura tersebut fi'il mudhari' mansub. Okey. Macam mana i'rab dia? Lan azura tu fi'il mudhari' mansub bi fathah. ya. Bil fathah. Dia apa? Bil fathi. Okey, betul kan? Pada malam ni tolong betulkan. Jangan i'rab selepas contohnya marfu' bi tu selepas ba tu jangan letak alamatul i'rab. Jangan. Letakkan, okey. Ulama apabila dia mengirabkan okey,
selepas huruf ba tersebut adalah punca kepada pembentukan baris tersebut. Dengar balik, dengar dialog. Contohnya, lan azra hadhil jamaah. Saya akan pergi melawat lah universiti ni dia banyak menipu. Iklan macam Islamik tapi menipu pelajar, yuran cakap gini tapi tak. Atau belajar kata gini tapi tak belajar pun sebenarnya. Contoh, lan azura. So macam mana? Kaifa nu'rib azura fi'lun mudhari' bilan. Okey, bila saya katakan fi'lun mudhari'un dan ba sababiyah iaitu menjelaskan punca kepada fi'il mudhari' mansub. Apakah memansubkan fi'il mudhari' kat sini? Lan. Okey. Seolah-olah apa? Bila you kata gitu, kamu pelajar undang-undang kan, dalam guaman. Bila you kata gitu, kamu telah mengesahkan ataupun secara tak langsung you telah mengesahkan bahawa word ada power. Sila buktikan kepada saya word ini memang memberi kesan pada fi'il mudhari' selepasnya. Secara ilmiahnya. Jadi ini buktikan. Boleh masuk ke dalam amal bahasa ke membuktikannya lan itu memang memberikan efek kepada fi'il mudhari'. Maknanya apa? Word itu terkesan dengan word yang sebelumnya, selepasnya akan terkesan dengan yang sebelumnya lah. Itu dipanggil pemikiran secara amil. Maknanya setiap tu ada punca dan puncanya itu memberikan kesan. Yu'athir fi ghairi. Ka'anna lil kalimah qudrah ala hadha. Seolah-olah perkataan itu ada keupayaan untuk memberikan kesan ke bahan baris. Persoalan ilmiahnya macam mana you boleh secara makmal bahasanya. Boleh tak buktikan? Itu satu. Yang keduanya, kalau kita lihat beberapa penggunaan dalam hadis atau dalam qiraat Quraniyah contohnya, dia terkadang tidak selari dengan apa yang dikatakan dalam nahwu. Yang itu je topik lain. Maksudnya, contohnya lam menjazamkan ke menasabkan? Jazam. Lam menjazamkan ke menasabkan? Jazam. Menjazamkan fi'il mudhari'. Topik pada malam ni kita belajar itulah. Maknanya objek ataupun perkataan ataupun dipanggil adawat ataupun dipanggil particles yang ataupun perkataan yang memansubkan fi'il mudhari' dan juga perkataan ataupun particles yang memajzumkan, menyebabkan fi'il mudhari' itu majzum. Itu topik pada malam ini. Seolah macam perkara itu kepada fi'il mudhari'. Tetapi secara hakikatnya kadang-kadang dia akan bertindak balas secara songsang. Secara songsang maksudnya dalam beberapa penggunaan lam kat situ akan menasabkan mudhari' dan yang adat nasib tadi dia akan menjazamkan fi'il mudhari'. Yang tu bukan di ruangan ini Ustaz akan jelaskan sebab yang tu topik lain, maknanya huraian yang lebih advance. Apa yang Ustaz katakan sini adalah bahawa apa yang kita belajar adalah basic. Dan kadang-kadang dia tidak mampu menggambarkan penggunaan bahasa Arab yang sebenar. Maksud bila sebenar tu dia akan ada yang kontradik dengan apa yang kita belajar. Wujud zahirah tersebut, fenomena tersebut wujud dalam bahasa sumber, yang kita tak boleh nafikan. So itu mukadimah dia supaya kamu jelas bahawa apa yang kita belajar ini adalah tentang dia bertitik tolak pada pemilihan perkataan itu ataupun fi'il mudhari' dalam konteks malam ini dia itu asalnya marfu'. Asalnya marfu'. Sebab tu kalau dalam i'rab dia pelbagai antaranya kan di'irabkan terutama dalam ulama Kufah lah, dia di'irabkan dengan contohnya fi'il mudhari' kalau dia mansub marfu'an. Contohnya Ahmad ila suq, yazhabu tujakan fi'lun mudhari'un marfu'un litajudihi minan nawasib wal jawazim.
Maknanya you declare melalui i'rab tersebut mewakili ulama Kufah, bukan jumhur. Jadi persoalan apa? Bukan benda yang boleh dijelaskan secara tuntas, secara pasti, ianya begitu. Contohnya tadi fi'il mudhari' marfu' li tajarrudi, maksud li tajarrudi itu apa? Kerana kekosongannya daripada partikel yang memansubkan dan kekosongannya daripada oleh kerana itulah dia marfu'. Kalau ada yang masuki dia tu, contohnya ada dimasuki oleh nasib yang kita belajar pada ni ataupun dimasuki oleh jazim, maka pada itulah baru dia convert kepada barisnya berubah menjadi mansub dan juga majzum. Sampai itu jelas? Mukadimah ada. Jelas. Jelas, InsyaAllah jelas, Ustaz. okey. Mada qal rahimahullah bin Ajurrum qala fa nawasibu 10. Maknanya objek perkataan yang boleh memansubkan maladhi ma yumkin an nansib al-fi'l al-mudhari' ay yaj'al fi'l mudhari' mansuban 10 ataupun 10 asya'. Wahya an, lan, izan, kai, lamukai, lamul juhud, hatta, jawab bil fa, itu jawab, okey, al jawab bil fa, al jawab bil, dan juga au. Berapa tu? 10. Lan, izan, kai, lamukai, lamul juhud, hatta, al jawab bil fa, wal jawab bil waw, summa au. Okey. Inda ma syarahahu Muhyiddin Abdul Hamid mata qala wa aqulu. Ini kalam syarih. Itu Dr. Muhyiddin Abdul Hamid. Wa aqulu. Al-adawat. Al-adawat. So dia refer kepada adawat. Yang dia tak bagi ataupun dia tak menyebutkan huruf. Tapi mustalah yang digunakan adalah adawat. So dia beza adawat dengan huruf. Tapi kalau ulama menggunakan huruf, ini menggunakan terminologi al-huruf, manakala kalau al-Kufah kebanyakannya menggunakan istilah ataupun mustalah al-adawat. Wa aqulu al-adawatu allati yunsabu ba'daha. Bermakna yunsab ba'dah al-adawat al-mudhari' ahruf. Wa ثلاث أقسام. يعني هذه الأدوات يمكن تقسيمها إلى 3 أقسام. القسم الأول ينصب بنفسه. القسم الأول ينصب بنفسه ataupun yansibu binafsi. Dia boleh memansubkan fi'il mudhari' itu dengan hawa yang dia ada diri sendiri. Itu jenis pertama. Al-qismu tsani al-qismu tsani qismun yunsab ataupun yansib bi an mudmaratan ba'da jawazan. Maknanya jenis yang kedua ini bukan partikel itu menjadikan fi'il mudhari' ataupun tidak memansubkan fi'il mudhari' secara diri sendiri, tetapi melalui perantaraan disembunyikan dan hukum kepada menyembunyikan adalah secara pilihan sahaja. Maksudnya apa? Boleh zahirkan, boleh sembunyikan. Mana yang boleh sembunyikan tidak perlu dilafazkan. Batu jawazan. Yajuz izharan ataupun yajuz kadzalika idmaruan. So jenis yang kedua itu mansub bi marah jawab. Wal qismu tsalits yunsab sabu bi idmaratan ba'dahu wujud. يعني منسوب هذا الفعل المضارع ataupun هذه الأداة يمكن أن تنسب الفعل المضارع أن مضمرا وجوبا. So begini pula dia melalui perantaraan an, cuma an itu wajib disembunyikan. Disembunyikan. So apabila begitu kita tak peliklah bagaimana ulama-ulama apabila dia mengi'rabkan Al-Quran tu bi'an mudmarah wujuban. Bagi kamu ni pernah jumpa tapi tidak berapa tidak begitu inilah tidak
kenal ataupun kenal pasti yang ini di bawah adawat allati tanfi fi'il mudhari' sebab kemungkinan keliru dengan itu. Ismul awal walladhi yansib mudhari' bi nafsi atau ahruf ismul arba'at ahruf walan izan amma an masdarin nasbin wastik. Itu dia punya huraian kepan. Ini merupakan masdarin harf masdar maksudnya yaj'alu al-fi'l mudhari' ba'dahu yumkin an yu'awwil, yang mana yumkin an yu'awwil al-fi'l al-mudhari' ba'da al-masdar. Okey, alikahan harfun bin bermakna yansibu al-mudhari' ba'dahu. Wa kadzalika istiqbal makna hadha al-mudhari' lam yahsul haliyan ay lam fi zamanil hali ma yaqa'u fi zal istiqbal. Itu bila an digunakan, mana an itu digunakan apabila selepasnya fi'il mudhari' dia menunjukkan kepada huruf masdari dan huruf nasb dan juga iqbal. Maghfira li yaghfira an yaghfira, idzan yaghfira fi'lun mudhari' an bi an wa alamatu nasbi fathatun zahiratun ala akhirih wa fa'iluhu ila akhirih lah. So an itu diartikan harfu masdarin wa nasbin mustiqbalin mabniin ala sukun mahalla lahu bil raf tentunya. So apa yang kamu ingat adalah an apa dia harfu masdarin nasbin dia yang menyebabkan fi'il mudhari' tangan itulah ejad mansub fi'il mudhari'. Limadza yakuna mansub? Lianna tatama alaihi an, kerana didahului sebelumnya an. Maka an itu yang memansubkan mudhari' dia. Tak? Okey, untuk contoh lain wa jalla zikruhu wa akhafu ayyakulahu ayyakul izan yakul fi'il mudhari' mansub bi an, didahului an. So an kepada fi'il datang inni mahzun azhab tazhab malaman bi an. Sebab kenapa? Kenapa penting? Dah kau belajar nahu klasik. Nahu klasik ni dia terdiri atas dasar teori apa? Al-amil. So jaga yang itu. Contoh kau belajar fiqh ikut mazhab mana? Entah. Caca merubah mana boleh. Kalau ikut mazhab Syafi'i ikut. Dalam nahu tak ada. Semayu tak tahu tu je. Okey, so dah belajar ustaz kena begitu tu. Antazhabu contohnya tazhabu fi'lun mudhari'un mansub bi an. Kenapa bi an? Sebab nak menjelaskan bahawa yang memansubkan tazhabu itu an. Kemudian baru aku bagi tahu alamat i'rabnya. Wa alamatu nasbihi apa tadi? Apa sebut tadi? Wa alamatu nasbihi hasfun nun wa alamatu nasbihi hasfun nun li'annahu min. Kenapa hazaf nun kat sini? Li'annahu minal af'al أفعال خمسة. So ungkapan tu ungkapan daripada wa alamatu nasbihi hasfun nun li'annahu minal af'al khamsah ini topik pada minggu berapa ni yang kamu belajar dengan Dr. Muallimin. Kalau kamu benda ni kamu lupa, mana kamu tak boleh mengi'rab dengan betul. So ustaz tambah yang kat depan tadi. Tambah kat depan tadi cara kita berfikir. Dan cara kita berfikir itulah digambarkan oleh i'rabnya ulama-ulama kita dahulu dengan ungkapan sedemikian rupa, bukan macam i'rab yang kita biasa iaitu yang dipanggil, kalau Ustaz boleh namakan dia sebagai mi segera. Fi'il mudhari' marfu' bi dhammah. Fa'il marfu' bi dhammah itu ilmu segera. Okay, tolong cermat. Jangan jadi ilmu segera lah. Okay, so kena hati-hati, kena teliti, kena detail.
Okey, wa qalu ta'ala wa ajma'u ayyaj'aluhu. Ayyaj'aluhu. So sama tadi dalam konteks saya tak ulang balik. Dia sama saja. Yaj'aluhu sama dengan tazabu tadi. Hazan. Thumma al-harfu tsani alladhi yumkin an yansiba al-fi'l al-mudhari' bi nafsihi. Huruf yang kedua yang boleh memansubkan dengan batang kepala dia sendiri. Fi'il mudhari' itu ada power dia. Mana power? Lan. Harfun lan tu kemudian bagaimana ulama menghuraikan dia melalui i'rab. Jika kami beritahu lan itu harfu nafyin. Ialah fungsinya apa? Menafikan kan. So dia letaklah harfu nafyin. Kemudian apa fungsinya lagi? Dia memansubkan dan memansubkan fi'il mudhari'. Okey, so kita katakan wa nasbin. Kemudian dia convertkan makna fi'il mudhari' tadi pada asalnya fi'il mudhari' yang kita belajar minggu lepas, dia boleh membawa ke barang kalian maksud now and future kan. So bila lan dia akan mentakhsiskan maknanya kepada future. Sebab tu dipanggil harf istiqbal. So bila ulama i'rab begitu, ada tiga terminologi, tiga word saja digunakan untuk menggambarkan zat ataupun menggambarkan lan itu sendiri, iaitu dia nafyin, nasbin, istiqbal. So bila i'rab macam itulah. Harfu nafyin wa nasbin wa istiqbalin mabniyun 'ala sukun la mahalla lahu min al-i'rab. So lepas tu daripada i'rab yang ulama letakkan atau yang dicontohkan oleh ulama-ulama gitu, dah boleh kenal lan. Dah kenal lan. Lan tu nafi, nasab dan istiqbal. Misalu qauluhu ta'ala lan nu'mina laka hatta narallaha jahratan, contohnya. Lan nu'mina lak. Lan nu'mina lak. Idzan nu'mina fi'il mudhari'. Fi'il mudhari' mansub Aha. bilan Wa alamatu wa alamatu nasbihi al-fathah az-zahirah ala akhirih. Okey. Wa qawlu ta'ala lan nabraha alaihi akifin. Okey. Syai' nafsuhu lan tanalu al-birra. Dan lan tanalu, okey, lan tanalu al-birra. Dan tanalu fi'il mudhari' kama a'rabna fi kalimah an tadhhabu. Okey, la takhtalif katsiran faqat yakhtalif fi madza. Dia dari segi amalnya sama sebiji. Betul tak? Kalau kamu perasan kan, ulama susun topik ni dia based on makna ke based on fungsi nahwu? Based on fungsi, dia menyebabkan dia i'rab, dia boleh menyebabkan baris itu berubah ke ataupun based on makna fungsi? Kalau kamu tengok betul-betul. An dengan lan ada tak sama topik dia? Ataupun izan tengok selepasnya. Sama topik tak? Topik dari segi aspek makna dia. Lan untuk penafian kan? Izan untuk menafikan. tak An untuk menafikan tak? tak Sebab tu Ustaz, itulah yang menunjukkan bahawa susunan yang ulama letak bukan based on makna, tetapi based on apa? I'rab. Fungsi i'rab sama kita dalam kelompok. Ada aku kisah dia menunjukkan nafi ke isbat ke tak. Yang kisah aku adalah kalau dia fungsi mengi'rabkan je sama, aku letakkan berada pada topik yang sama. Jadinya sebagai seorang pelajar yang sedar, kita belajar untuk faham kalam ulama. Satu. Yang kedua ni kita belajar bukan kita sebagai orang bukan Arab adalah untuk apa? Satu, kebiasaannya untuk kita memahami teks-teks Al-Quran ataupun hadis melalui kalam ulama jugalah, bukan secara direct pun. Yang kedua, kita dapat cuba memahami apa yang dihuraikan oleh ulama-ulama Islam itu juga dalam bahasa Arab juga. Yang ketiganya adalah apa? Untuk kita gunakan bahasa tersebut. Okey, untuk kita menggunakan bahasa itu dalam harian contohnya. Yang ni aspek yang perlu kita bezakan. Sebab apa yang kita belajar ni bukan based on fungsi contohnya. Okey, sekarang ni Ustaz saya nak menggunakan penafian lah. Sedangkan dalam buku nahwu tadi disusun ikut penafian. Dia ikut bab i'rab. Yang tu dia kena seimbangkan, dia kena dapat integration of itu dalam musim integration of akli and nakli tu. Okey, mana part yang nampak macam agak tak balance, kita integratekan dia untuk bagi balance contohnya. Okey.
So lan contoh penafian. So apabila aku nak menafikan, membuat ayat penafian, dan penafian itu melibatkan perbuatan yang tidak akan dilakukan pada masa hadapan, aku akan menggunakan partikel lan. Walaupun walaupun ianya itu ataupun perkara ini tidak diajar dalam bab adawatun nafi. Sebab tu dalam buku-buku lain ataupun dalam kitab-kitab yang lain, dia akan susun, okey, adawatun nafi sekian, adawatul isbat sekian. Yang tu based on makna. So daripada bawah tu baru dijelaskan lan ini kadang dari segi i'rab dia ataupun dari segi fungsi ataupun amil dia ataupun amal nahwi, panggil al-amal nahwi, dia punya gerak kerjanya, dia punya job scope dia apa. Bahasa mudahnya job scope dia apa. Contohnya kamu ni AJK makanan, job scope-nya apa? Begitu kan. Lan ni job scope-nya apa? Job scope-nya dia memansubkan je. So job scope lan, izan, oleh kerana job scope dia sama dalam nahunya, maka aku letak dalam satu grup walaupun aku tahu fungsi dia dari segi membawa makna itu berbeza-beza. Tapi oleh kerana aku nak concern aku job scope dalam segi nahwu i'rabnya, jadi aku letakkan dalam satu topik. Yang tu kena kamu sebagai pelajar kena sedar benda tu supaya bila kita nak gunakan untuk dalam penulisan nanti bukan terikat dengan i'rab, tapi sebab kita guna bahasa contohnya kan. Dalam apa-apa bahasa sekalipun, kita bertitik daripada dalam minda kita ni, makna dulu ke perkataan dulu? Bainal lafzi wal ma'na. Dalam minda kita ni, sebelum kita cakap Melayu kan, apa yang muncul dulu dalam minda kita? Perkataan ke idea? Makna lah idea tu. Kan? Apa yang keluar dulu? Perkataan ke idea? Ya. Okay. Daripada idea itulah baru kita akan ungkapkan dia mengikut bahasa yang kita nak tuturkan. So kita ada idea. Alamak pulaknya muhadarah dalam bahasa Arab. Bagaimana aku nak ungkapkan idea aku ni dalam bahasa Arab? So dia perlu daripada idea ataupun makna. So bila bahasa sedemikian rupa, you kena pandai balancekan lah. Kita kena pandai balancekan boleh nak menggunakannya dengan dalam penggunaan yang dalam kehidupan yang sebenar lah. Okey. Idzan. Wa amma idzan fa harfu jawabin wa jazain wa nasbin. So idzan harfu jawab, jaza, nasab. Wa yushtaratu li nasbil mudhari' biha salasatu syurutin. Al-awwal an takuna idzan fi sadri jumlatil jawab. الثاني أن يكون المضارع الواقع بعدها دالا على الاستقبال. الثالث أن لا يفصل بينها وبين المضارع فاصل غير القسم أو النداء أو لا النافية. والمثال المستوفية للشروط. Contoh yang cukup syarat. Syaratnya apa tadi? Al-awwal, izan itu berada pada permulaan jumlah al-jawab. Okey. Kemudian yang keduanya al-fi'l mudhari' al-waqi' ba'daha perlu menunjukkan makna istiqbal. Maknanya mudhari' itu akan fi'il mudhari' itu akan menunjukkan pada future. Al-thalith alla tidak dipisahkan bainaha ai baina izan dengan baina al-fi'l mudhari' adanya pemisah, kecuali kalau pemisah itu al-qasam ataupun nida ataupun la nafiyah itu tidak memberikan efek apa-apalah. Okay, contoh yang cukup syarat, ketiga syarat ni. Contohnya apa? Ayyakula laka ahadu ikhwanika sa'ajtah. Contohnya saya katakan sa'ajtahidu fi durusi fatakudu lahu. So kamu katakan kepada kawan kamu yang mengatakan kepada kamu tadi, saya akan bersungguh dalam pelajaran saya. Fatakudu lahu idzan tanjaha. Idzan tanjaha. So tengok, pertamanya dia terletak pada permulaan jumlatul jawab. Maksudnya apa? Ijtahid tanjah. So maknanya maksud izan tanjah itu seolah-olah berada pada sadrul jumlah, jumlatul jawab. Kenapa? Mana jumlatul syaratnya? Ya, apabila difahami melalui sa'ajtahidu fi durusi, difahami bahawa so kalau jatuh ijtahid. Saya akan bersungguh fi durusi kan. Ijtahid. So bersungguh-sungguhlah kamu. Tanjah. So jumlah jawab kepada siap jumlah tu syarat. Okey. Izan tanjah. Mana ijtahid tanjah. Masalan idzan tanjah.
Wa mithal al-mafsula bil qasam, so contoh yang dipisahkan dengan sumpah, ada usul bil qasam, dia tidak memberikan kesan dari aspek ini, maknanya masih fi'il mudhari itu masih mansub dengan idzan. Idzan ya Muhammad, bukan bil qasam kat sini ya. Jika situ adalah biar apa tu? Bil qasam, contohnya bil qasam, kat situ asal ya nida tu. Okey, mungkin kena apa ni baiki sikit dari segi apa ni cetakan ni Wa misal mausula bil qasam an taqula idzan wallahi. Bukan ya Muhammad. Contohnya bil qasam tadi, idzan wallahi tanjah. So maknanya sudah saya katakan ajtahidu fi durusi. So kawan kamu katakan idzan wallahi tanjah. So dia meningkatkan lagi atau mentakkidkan lagi apa ni keberjayaan itulah bila kamu bersungguh-sungguh, dan dia tidak memberikan kesan sebarang kesan kepada the power of izan itu bila dia nak memansubkan fi'il mudhari'. Begitu juga sekalipun diselangi, dijarakkan ataupun dipisahkan dengan uslubun nida pun tidak memberikan sebarang kesan. Contohnya izan ya Muhammad tanjah. Contohnya bila Muhammad itulah orang yang mengatakan kepada kamu bahawa sa'ajtahidu fi durusi idzan sataqulu lahu idzan ya Muhammad tanjah. So ya Muhammad itu pun tidak memberikan sebarang kesan ataupun merencatkan the power of izan apabila untuk dia menasabkan fi'il mudhari' yang datang selepas izan itu walaupun dia ada pemisah. Begitu juga nida. So nida apa ni tadi nida dengan bila nafiyah. La nafiyah pun tidak merencatkan the power of izan untuk dia memansubkan fi'il mudhari' yang datang selepasnya. Idzan la yakhiba sa'yuka. Okay, idzan la yakhiba sa'yuka atau taqul idzan wallahi la yadhhabu idzan wallahi la yadhhaba amaluka daya'an. Okay, so intahayna min an lan idzan. Idzan jumlatul jawab, harfu jawab wa jaza wa nasbin dengan bi syurutiha bi syurut as-salatah. Okey, wa amma kai fa harfu masdarin wa nasbin. Kai harfun masdarin wa nasbin wa yushtaratu fi nasbi biha an tataqaddamaha lamu ta'lil lafzan. Nahwu qawli ta'ala likai la ta'saw. Likai la ta'saw. Idzan kai harfu masdarin wa nasbin, syaratnya kai itu perlu didahului oleh lamu ta'lil secara lafzan. Maknanya memang ada wujud lam itu didahului mendahului kai secara lafzan. Atau tataqaddama hadhihi lam takdiran, secara takdir, mana andaian ataupun kita anggarkan kewujudan dia takdiran. Nau qauli ta'ala kai la yakuna dulatan. Kai la yakuna dulatan. Fa idza lam tataqaddama lam lafzan wala takdiran kana an-nasbu bi an mudmaratan wa kanat kai nafsuha harfa ta'lil. Dia kata maka adapun sekiranya lam itu tidak mendahului kai secara lafaz ataupun secara anggarannya takdiran, dia tetap mansub, tetapi mansubnya itu adalah disebabkan oleh an mudmarah. Okey, wa kanat kai juga merupakan harf ta'lil. Maksudnya apa? Lam harf ta'lil, betul tak? Lam harf ta'lil. Kemudian kai pun harf ta'lil. Dia kata kalau lam itu tidak digunakan sebelum kai secara lafzan, secara bukan dilafazkan ataupun secara anggaran pun tidak dapat digambarkan, tidak boleh dianggarkan, maka kai yang memansubkan kai yang mana fi'il mudhari' yang datang selepas itu mansub adalah disebabkan an mudmarah. Itu dia punya uraian lah. Wa amal qismu tsani wa walladhi. Okay, so intahayna min al-qismul awal tadi. Al-qismul awal tadi menerangkan apa? Al-adawat, adawatun nasbi allati tansibu al-fi'l al-mudhari' bi zatiha, iaitu partikel yang boleh memansubkan fi'il mudhari' secara zatnya, dengan objek itu sendiri, dengan zat huruf itu sendiri, mana dengan huruf an itu sendiri, dengan huruf lan itu sendiri, dengan huruf izan itu sendiri, dengan huruf kai itu sendiri. Okey, dengan huruf kai itu sendiri. Jelas?
Berapa dah sekarang? Berapa dah sekarang? 9.20. 9.22. Kita sampai ke apa? 9.45 Ustaz. Okey. Wa amal qismus tsani. So al-qismus tsani tadi apa? Ingat balik? Je yan yunsabu bi an mudmarah jawazan kan? Maknanya dia memansubkan fi'il mudhari' yang selepasnya itu dengan melalui perantaraan an yang telah disembunyikan ataupun telah diidmarkan secara pilihan jawazan. Alladhi yansibu al-fi'l al-mudhari' biwasitah an mudmaratan ba'dahu jawazan harfun wahid. Harfun wahid faqat. Iaitu lamut ta'lil. Lamut ta'lil. Wa 'abbara anha al-muallifu bilam kai. So, muallif ini menggambarkan jenis yang kedua itu iaitu harfun lamut ta'lil itu dengan lam kai. Okey, tengok balik apa ungkapan muallif tadi. Kan? Fan nawasib wa 'asharatun wa ya an lan walan wa idan wa kai wala mukai wala mukai. So lam mukai kat situ maksud lamut ta'lil. Lam at-ta'lil. Tetapi kamu i'rabkan tak boleh contohnya. Kita apa itu contoh dulu. Wa misaluha qaulu ta'ala liyaghfira lakallahu ma taqaddama min dhanbika wa ma ta'akhkhar. Wa qaulu jalla sya'nuhu liyu'adziballahu al-munafiqina wal munafiqat. Okey. Kaifa nu'rib matalan liyaghfira? Liyaghfira. Kaifa nu'rib yaghfira? Fi'lun فعل المضارع منصوب بلام التعليل وعلامة نسبه الفتحة الظاهرة في آخره. okey. So kena betulkan malam ni So nanti kalau ada masa kita tengok apa buktinya ataupun buktinya maksud buktinya itu adalah melalui kalam ulama lah. Maknanya bagaimana ulama mengi'rabkan begitu sedemikian rupa sebagaimana yang kita belajar. Okey, kena betulkan. Jenis yang kedua, apabila kamu nak mengi'rabkan tak boleh kamu terus bi lamukai. Sebab itulah dia katakan bi an mudmarah. Ada tak je begitu? Ada tak je bagi tahu ataupun dia memberitahu bahawa mansub dengan binafsihi? Kalau mansub binafsihi itu je lah ataupun yang yunsab binafsihi itu saja yang baru kamu direct di bi'an, bilan, bi'izan, bikai. Contohnya, kai tadi pun sebenarnya sangkut juga sebenarnya. Sebab jika kata tadi penikahan nasbu bi'an mudmarah. Okey, ala kulihat. Yang atas yang kita belajar sebelum tadi tu, kita boleh i'rabkan dengan bi'an, mansub bi'an, mansub bilan, mansub bi'izan katanya. Tapi yang kat sini jenis yang kedua tak boleh. Maknanya kalau kamu sebut contohnya tadi kamu sebut tadi, maknanya kefahaman kamu masih belum lagi baik betul lah. Dan itu sebenarnya tak ataupun tidak sebagaimana ulama faham. Kenapa? Lamu ta'lil pada asalnya dia boleh ke masuk fi'il mudhari'? Lam. Ke masuk isim? Lam asalnya harfu jar ke harfu apa? Bismillah. Bismillah. Lillah. Itu lam apa tu? Contohnya bagi contoh lain. Awaddu an azura ustazi, contohnya li muqabalatihi. Li muqabalatihi. Urid an azura, urid an uqabil zamili li ziyaratihi. So li ziyaratihi ataupun li muqabalatihi, lam itu pada asalnya masuk kepada apa? Isim ke fi'il? Isim. Isim. That's why ulama dia bijak. Maksudnya dia tidak akan mengi'rabkan lan, dia tidak akan declare terus mansub bilang sebab dia akan sangkut kat situ. So bagaimana ulama kita berfikir?
So aku kena takdirkan an, kewujudan annya itu. Aku akan anggarkan supaya apa tali dengan yang tadi tu. Yang boleh memansubkan an, lan, izan, kai. Okey. So dia akan anggarkan kewujudan an di sini sekiranya tidak dizahirkan. So dia menganggarkan kewujudan an tadi kerana an itulah yang boleh memansubkan sebab lam tak boleh dimansubkan sebab lam itu pada asal masuk isim dia harfun min hurufil jar. So apabila begitu, apabila pemikiran dia cara dia berfikir begitu, maka tak pelik kalau kita membaca Arab Quran, tak pelik. Nanti kalau ada masa kita Ustaz akan tunjuk. Tak pelik contohnya yaghfira jadi fi'il mudhari' mansub bi an mudmarah. Apa tu? Kalau tak belajar jadi akan jadi apa tu? Kan? Apa tu bi an mudmarah? Kenapa kewujudan an mudmarah tadi saya jelaskan je lah. Lam tadi kerana dia masuk isim tadi sekian. So dia nak menjawab sekian, untuk menjawab balik dia menggunakan teori yang asal, menggunakan konsep dasar yang asal tu an, lan, izan, kai itu. So dia menganggarkan kewujudan an itu kat situ. So yang memasukkannya bukan lamu ta'lid sebut ataupun lamu kai sebagaimana muallif tadi sebut ataupun ibarah muallif, tetapi yang memansubkannya adalah an yang disembunyikan. So liyaghfira contohnya liyaghfira lakallahu ma taqaddama min dzambik, contohnya liyaghfira fi'lun mudhari' bi an mudmarah jawazan, bukan wujuban, jawazan. Okey. Fi'lun mudhari'un mansub bi an mudmarah jawazan wa alamatun masbi itu bla 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 bla. Okey, sebab lam kat situ harfu ta'lil, harfun. Okey, so kat situ maknanya poin yang kedua adalah lam tidak memansubkan fi'il mudhari'. Lam tidak memansubkan fi'il mudhari' secara zat dia sendiri, tetapi yang memasukkan adalah objek yang datang selepasnya yang telah disembunyikan. Ataupun yang dianggarkanlah senang kata, yang idmar, yang disembunyikan ataupun yang tidak dizahirkan. Okey, itu jenis kedua. Al-qismu tsalits, yang ni disembunyikan secara wajib. Maknanya tak boleh, la yumkin izhar hazi'an. Tak boleh kamu izharkan an tersebut. Ada 5 huruf. Okey, khamsatu ahruf maknanya terletak pada sebelum ataupun terletak pada 5 huruf. Al-awwal lamul juhud wa dhabituha an tusbaq bima kana, tusbaq bi ma kana. Okey, ma kana maksud ma nafiyah. Okey, ma kana au lam yakun. Famisalul awwal, al-misal ala ma kana kan, ma kana Allahu liyadharal mu'minina ala ma antum. So ma kana Allahu liyadhara. So lepas tu bukan untuk sekian, untuk sekian tak. Jelamul juhud. Maksud juhud apa? Al-inkaru ma'al ilm. Adapun nafyu ma fil qalbi isbatu. Awil aks. Okay. Begitu juga wa qauluhu ta'ala wa ma kana Allahu liyu'adzibahum. So lam kat situ jangan diterjemahkan kepada untuk mengazabkan mereka, untuk mengingatkan orang-orang beriman, untuk bukan untuk sini. Penghilamul juhud. Tak tahu macam mana ustaz nak terjemahkan. Bahkan kadang-kadang dia tidak diterjemahkan. So kena belajar lah, mana jangan duk bedal semua lam tu lam untuk ni, untuk sekian, untuk sekian. Relax lu, tengok dia. Itu lam ukai ke? Lamul juhud. Okey, macam mana panduan utamanya, dhabit dia apa paling mudah, yang paling ketara? Tengok sebelum tu. Ada tak makana? Manafiyah. Allah SWT tidak sekian-sekian kan. Wa ma kana Allah liyu'adzibahum. Allah SWT tidak akan mengazabkan mereka. Okey. Wa misalu tsani, mana misal ala lam yakun. Lam yakunillahu liyaghfira lahum wala liyahdiyahum sabila. Okey. So lam yakunillahu liyaghfira. Okey. So yaghfira tadi berkata pun yu'adzibahum ataupun liyadhara, yadhara tadi yadhara ke yu'adzibaka yaghfira fi al-ayat as-sabiqah. Nu'ribu hakadha. Kaifa nu'rib fi'lun mudhari'. Fi'lun mudhari'un mansubun bi an mudmarah wujuban. Itu je. Wa alamatu nasbi bla 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 bla. Itu alamat nasbi itu topik kamu yang awal tu. Itu tak ulang tak apa. Okey, jelas kat situ. Jelas.
Okey, wal harfu tsani hatta. Tengok hatta. Hatta bukan kita jumpa dekat ni ke? Hatta matla'il fajr. Matla'i tu dia majrur kan? That's why ulama pandai je fikir je jalan keluarnya. Aku tak kata kat engkau ni hatta yang memasukkan, tapi an mudmarah tu. Tengok power an tu. Mana an? Relax lah, dia idmar, dia disembunyikan. Macam mana ulama fikir? So ustaz biasanya biasa kalau ustaz ngajar kalanya tu ustaz akan bedah apa yang ada dalam kepala ulama-ulama kita supaya kita tahu patutlah dia kata gitu, itu peringkat pertama patut maknanya kita faham apa yang ulama kata dulu, baru kita ada kelayakan untuk mengkritik atau menilai balik apa yang ulama cakap. Tapi kita malangnya generasi sekarang ni kita tak faham pun apa yang dikatakan, tapi kita kritik dalam apa keadaan lah kan. Okey, so kita kena faham dulu apa yang dikatakan, baru pergi kepada peringkat yang berikutnya kalau ada kemampuan penilaian dan kritikan. Hatta wa huwa yufidul ghayah aw ta'lil. Okey, wa ma'na al-ghayah anna ma qablaha yang qadi apa dia? Wa huwa yufidul ghayah aw ta'lil wa ma'na al-ghayah anna ma qabla yang qadi bi husuli ma ba'daha. Faham tak? Wa ma'na al-ghayah. Okey, anna ma qablaha yang qadi bi husuli ma ba'daha. Namu qauli ta'ala hatta yarji'a ilaina Musa. Wa mana ta'lil? Ada makna ghayah. Dia jelaskan apa maksud ghayah, kemudian apa makna ta'lil. At-ta'lil anna ma qabla illatun li husuli ma ba'daha. So, anna ma qablaha sababun li husul ma ba'daha. Wa nahu qaulika li ba'di ikhwanika zakir hatta tanjaha. Zakir hatta tanjaha. Dan tanjaha huna wa kadzalika yarji'a hatta al-ula tufidu al-ghayah. Dia punya matlamat hujung matlamat utama ni. Maksudnya perkara yang disebutkan sebelum ma qablaha, sebelum hatta itu akan terhenti dengan berlakunya. Maksudnya terlaksananya. Okey, terlaksananya apa yang dikatakan selepas hatta. Tengok ayat sebelum surah apa ni, ayat sebut hatta yarji'a ilaina Musa tu. Sebelum perkataan hatta tu. Apa surat kat sini? Saya tak ingat ayat sebelum itu. Hatta yarji'a ilaina Musa. Boleh tengok Itu ghayah. At-ta'lil adalah memberitahu kepada kita okey, perkataan ataupun objek yang sebelum hatta itu merupakan punca berlakunya apa yang diperkatakan di selepas hatta. Zakir hatta tanjah. Kenapa? Kejayaan itu puncanya adalah ataupun sebabnya adalah muzakarah. Maksudnya muzakarah sababun lin najah. Saya jelaskan dulu apa ta'lil. Kemudian dah jelas idea tu, i'rabnya samalah. Maknanya okey, maksud sama tu adalah konsep mana mudmarah wujuban tu. Okey, hatta yarji'a fi'lun mudhari'un mansubun bi an mudmarah wujuban. Okey, bi an mudmarah wujuban wa alamatu nasbi bla 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 bla. Wa fa'iluhu bla 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 bla. Poin pada malam ni kita yang tadilah. At least kamu lepas malam ni okey, aku dah kena hati dah. Selepas i'rab tu aku tak bubuh dah. Bi dhammah bil fathah itu duduk tepi tu. Sebab itu fungsi memberitahu kepada penyebab ataupun pemberitahu kepada amil, punca kepada i'rab tersebut. Hatta tanjaha. Okey, kita kata wal harfani asalis wal rabi'. So al-harfu tsani hatta. Wal harfani asali wal rabi' fa'u sababiyyah wa wal ma'iyyah bi syar' ay yaqa'a kullun minhuma fi jawab nafyin aw talabin. Okey, dengan syarat terletaknya fa sababiyah mahupun wawul ma'iyyah pada uslub pada dalam konteks jawab nafi ataupun talab. Amma nafyu fa nahu qauli ta'ala la yuqda 'alaihim fayamutu.
Okey. So, fayamutu itu terletak selepas fa sababiyah. Dan fa sababiyah itu terletak pada konteks ayat penafian. Okey, la yuqda alaihim fayamutu. Itu dalam surah apa? Ai surah hadhi al-ayat karimah. Surah Fatir. Kan? Surah Fatir 36. Ayat 36. Sekejap, surah Fatir ni surah yang ke 35 kan? Okey, surah Fatir ayat yang ke 36. Walladzina kafaru lahum naru jahannama la yuqda alaihim fayamutu. Dan orang-orang yang kafir, bagi mereka neraka jahanam. Walladzina kafaru lahum naru jahannam la yuqda alaihim fayamutu. Mereka tidak dibinasakan sehinggalah mereka mati. La yuqda alaihim, kat sini diterjemahkan fayamutu, sehingga mereka mati, wala yukhafu anhum min adzabi. So dia terletak selepas nafi, la yuqda alaihim. Mereka tidak dibinasakan. Fayamutu. Okey. Wa amma talab. Okey, wa amma talabu fasamiyatu asya'a. Fasamiyatu asya'a. Sya'id. Wa sya'a. Al-amr wa du'a. Ialah apa ni, kullu ma yufidu ma'na talab yaqa'u fi أو يندرج تحت هذا الموضوع أو هذه المجموعة الطلب إما أن يكون من الأمر والدعاء والنهي. الأمر maknanya talab fi'il syai', maknanya menuntut melakukan suatu perkara. Doa pun sama juga, cuma doa ini daripada pihak yang lebih bawah, rendah kedudukannya kepada yang lebih tinggi kedudukannya, itu doa. والنهي والاستفهام والعرض والتحديد والتمني والرجاء. أما الأمر فهو طلب صادر من العظيم لمن هو دونه. Jelaskan. Okey. Asli menjelaskannya. Kata jelaskan. Okey. أما الأمر فهو الطلب الصادر, itu permintaan yang keluar daripada pihak yang lebih tinggi kedudukannya kepada yang lebih rendah. Liman huwa dunahu, yang lebih rendah kedudukannya. Nahu qaulul ustaz li tilmizi dzakir. Bagaimana ungkapan seorang ustaz kepada pelajarnya. So ustaz tu kedudukan lebih tinggi daripada murid. So pada konteks ini dipanggil al-amr. Dzakir fatan jaha. So tanjaha itu fatan jaha, fi'il mudhari' mansub bi an mudmarah wujuban. So dia terletak selepas fa. Okey, selepas fa sababiyah yang mana dalam konteks tolak. Sebabnya dia minta apa tu? Meminta supaya mengulang kaji lah, panggil mengulang kaji zakir. Okey, zakir fatanjah ataupun zakir watanjah. Wa amma du'a fa watala al-muwajjah min as-saghir ila al-'azim kama qultu lakum qabla qalil nahu Allahumma. Okey, Allahumma ihdini fa'amalal khair. Ya Allah, berilah kepadaku hidayah fa'amalal khair. Nescaya aku akan melakukan kebajikan. Fa'amala al-khair. Dan a'mala fi'lun mudhari'un mansubun bi an wujuban li'annahu yaqa'u ba'da fa'u sababiyyah wa huwa yaqa'u fi jawab at-talab. Okey, fi jawab at-talab. Wa a'mala al-khair. Wa amma an-nahyu fa nahu la tal'ab. La tal'ab. Fayadhi'u amaluk. Okey, afwan, fayadhi'a amaluk. Okey, al-i'rab nafsuhu wa amma al-istifham fa nawa al-hafidha durusaka fa asma'aha laka. Hal hafidhta durusaka fa asma'aha. Okey, fa asma'a hadha aidan ba'da talab wa min naw' al-istifham
Wa ammal ardu fa huwa talab birifqin. Al-ard bermakna dia permintaan juga, permintaan melakukan sesuatu perkara tetapi birifq. Permintaan cara lemah lembut ataupun permintaan cara tidak kasar ataupun tidak mendesak lah, birifq. Ala tazuruna fanukrimaka. Ala tazuruna. Apa kalau Melayu ni? Kita tak arahkan dia tapi kita macam mana kalau kita langkah bestnya ataupun menggembirakan diri kalau kamu dapat menziarahiku contohnya. Ayat perintah juga tapi bukan perintah cara apa ni tadi itulah, okey, bisa birifq. So ala tazuruna fanukrimaka. Kalau maknanya kalau kamu menziarahi kami nasai fanukrimaka. Okey, fanukrimaka ada ba'da at-talab. Ana talab birifqin ai al-amr. Fanukrimaka au wa nukrimaka. Wa amma tahdid huwa talab ma'a hassin wa iz'aj. Ard, tahdid ni lawan kepada ard. Tadi kita minta secara lemah lembut, cara tidak paksa kan. Yang ni ana ajarkan secara ni. Okey. Cara hassin, cara dan juga iz'aj. Lawan kepada ard tadi dia. Okey, halla adaita wajibak fayashkuraka abuk. Ini apa dalam konteks lah. Kalau lah konteks itu mana hubungan kamu dengan kawan dan tak ada sebarang konflik, so al-ard ataupun kita nak ajak, kita nak arah, nak katakan arah, nak minta ustaz mengajar contohnya kan, usul berart. Contohnya ala tuallimuna ya ustaz, fanastafida minka contohnya. Ala tuallimuna ya ustaz fanastafida minka contohnya. Berbanding alimna ya ustaz. Maknanya itu based on apa konteks. Cuma dalam nahwu klasik dia tak concern yang itu. Dia concernnya okey arif. Okey apa i'rab nukrimaka fanukrimaka fi'il mudhari' mansub bi an mudmarah wujuban. Wa fa'iluhu dhamirun mustatirun fihi wujuban takdiruhu nahnu. Itu concern dia. Tapi sebelum tu maknanya bukan itu saja, maknanya kita kena faham juga konteks. Mengapa dia digunakan, bagaimana digunakan, itu sebenarnya itu yang Ustaz masukkan tadi, kita kena integratekan dua perkara, apa yang ada dalam turas dan apa yang kita perlukan dalam dunia, dalam kehidupan yang sebenar sebagai dalam konteks kita sebagai bukan penutur asal bahasa Arab. Okey, so kena balancekan di antara dua perkara itu supaya at least lah. Okey, selain daripada kita faham turas, faham yang kita belajar pada dalam kitab ni dan juga kita dapat gunakan dalam kehidupan sebagai seorang pelajar lah. Wa matamanni fa huwa talabul mustahil aw ma fihi usrun. Nahu qawli syair laital kawakiba tadnu li fa anzimaha uquda madahin fama ardha lakum kalimi. So tadi laital kawakiba tadnu li fa anzimaha. Planet, macam mana planet dia boleh dekat dengan kau? Benda yang mustahil. Jadi kalau kau pergi planet, pergi angkasa lepas lah kan. Okay, fa'anzimaha. So syahid kat situ adalah fa'anzimaha. Yani ba'da yaqa' hadha al-fi'l mudhari' ba'da fa'u sababiyyah wa hadhihi sabab fa'u sababiyyah taqa'u fi siyaq at-tamanni. Okey, al-misal akhar ala laita asy-syababa ya'udu yawman. Ala laita asy-syababa ya'udu yawman. Fa ukhbirahu idzan fa ukhbirahu fi'il mudhari' tadi terletak pada selepas fa'u sababiyyah dan fa'u sababiyyah itu terletak pada konteks at-tamanni, iaitu satu permintaan berlaku perkara itu berlaku secara ataupun dalam bentuk yang hampir mustahil ataupun sangat-sangat sukar dilakukan. Okey, wa nulaita li malan fa ahujja minhu wa amar raja. Okey, so tadi tamanni, kemudian ar-raja. Ar-raja tu satu nau' min at-talab. So kalau kamu lihat tadi, kalau kita lihat tadi, berapakah bentuk-bentuk talab dalam bahasa Arab? Pertama tadi al-amr kan,
Kemudian saya boleh senaraikan. Ma anwa'ut talab wa siyaghatuhu ataupun wa anmatuhu fil lughatil arabiyyah, kita ada al-amr. Lagi apa? Ad-du'a. Lagi? Nahi. An-nahyu. An-nahyu. Kemudian al-istifham. Al-istifham. النهي Lagi al-'ard. Al-a'rad. At-tahdid. At-takhdid. At-tamanni. At-tamanni. Dengan Ar-raja. ar-raja. Ada berapa semua tu? 8. Tamaniyah. So at least Betul. malam ni kamu dapat membezakan jenis-jenis tolab. Okey, jenis-jenis tolab yang ada dalam bahasa Arab yang terletak selepas fa'u sababiyah, dan fa sababiyah itulah yang terletak pada konteks ad-du'a, al-amr, an-nahi, dan fi'il mudhari' yang datang selepasnya itu akan menjadi mansub, dan mansubnya itu adalah kerenaan yang disembunyikan secara wajib. Cerita tentang an marujubah tu simple je. You tahu senarai, hafal Arab, itu cerita benda yang tak payah melalui hati. Maksud saya apa tak melalui hati? You start cakap cara gitu secara terus pun boleh tangkap dan boleh hafal. Tapi apa yang lebih utamanya ataupun yang lebih kebiasaannya pelajar tidak mengambil perhatian adalah yang tadi itulah. Al-amr tu apa berbeza dengan tamanni dengan rojak? Ada 8 bentuk. Semua tu di bawah payung tolab. Okey, sebab i'rab tu sama. Ada beza tak? Kita i'rabkan fi'il mudhari' yang mansub yang selepas fa'u sababiyah yang terletak antara amr dengan doa. Ada beza tak i'rab dia? Tak ada. Tak ada. Sebab tu Ustaz akan tekankan di mana part pertama kita i'rab dah simple, sangat simple. Dalam 1 minit 2 minit dah habis dah. Saya akan biasa tekankan kepada okey, fungsi bahasa ni apa? Mengungkapkan perintah. Perintah dalam bahasa ada 8 jenis. Sama ada perintah itu berlaku daripada orang atas ke bawah ataupun bawah ke atas sebagai doa biasanya. Kemudian kalau antara kawan contoh al-ard. Kalau dia berbentuk arahan melakukan suatu perkara ataupun harapan melakukan perkara yang mustahil ditepani. Kalau permintaan ataupun permintaan untuk menjelaskan itu istifham. Kemudian last tadi ar-raja. Huwa talabul amri al-qaribul husul. Tamanni tadi pengharapan ataupun suatu permintaan berlakunya suatu perkara yang mustahil ataupun sangat susah. Mustahil ataupun sangat susah. Bukan tak boleh berlaku. Mungkin boleh berlaku tapi sangat-sangat sukar, itu tamanni. Manakala ar-raja yang kebarang kalian hampir sangat senang sangat berlaku, boleh sangat berlaku. Okey, nahu qauli ta'ala, nahu al-misal basit, contoh simple yang diberikan, la'alla Allah yashfini fa'azuraka. La'alla Allah yashfini fa'azuraka. So biasanya kalau kita terjemahkan ke dalam bahasa Melayu, kita terjemahkan apa? Mudah-mudahan la'allakum tattaqun. Betul tak? Terjemahkan bahasa Melayu, mudah-mudahan. Mudah-mudahan Allah. Mudah-mudahan. Itu apa? Roja. Okey, mudah-mudahan Allah menyembuhkan diriku. Okey, maknanya apa? Fa'azuraka. Maknanya kalau Allah sembuhkan diriku, aku dapat melawat kamu lah. Kalau aku sakit macam mana nak bagi lawat kamu? Fa'azuraka. Tengok saya jelaskan sikit lagi. Fa'azuraka mana tadi kita katakan tadi apa? Fa'azuraka yang ni ba'da roja, sama ada ba'da tamanni ke ba'da istifham ke ba'da fi siyaqil amr ke fi siyaqil du'a ke ataupun nahi ke istifham ke ila akhirih. Ada 8 bentuk tadi. Dia tetap diarabkan dan mansub bi apa tadi? Mansub bi an mudmarah wujuban. Okey. Poin kedua adalah perbuatan itu tidak akan berlaku kecuali terlaksananya perkataan ataupun terlaksananya apa yang diungkapkan sebelum. Contoh tadi, la'allallah yashfini fa'azuraka. Jangan lawat tak kecuali kalau selepas Allah SWT menyembuhkan dirinya. Dalam ayat ni. Tak. Sebab itulah an. An tadi tengok balik semula. An tadi harfu apa? Dia sebutkan an tu harfu nasbin, sebelum nasbin harfu masdarin wa
nas, Nasbin. harfu masdarin wa Nasbin. nasbin wa Bin wal istiqbalin. Istiqbal. So maknanya perbuatan itu tidak akan dapat, maknanya perbuatan itu akan dilakukan pada masa hadapan. Maknanya contoh tadi fa'azuraka, aku akan melawat. Istiqbal. Okey, istiqbal maknanya bila macam tu, macam mana kau boleh terjemahkan maka aku akan melawati kamu? Mana ada perkataan akan, saufa dengan sa. Aku dah belajar pada malam hari Rabu malam tu belajar dengan Dr. Nizam bahawa an, ada kewujudan an itu diidmarkan secara wajib, dan an itu antara fungsinya istiqbal, maka aku menterjemahkan kepada dengan menggunakan perkataan akan, walaupun sin ataupun safa itu tidak ada, sebab kita dah belajar nahwu. Jelas tak kat situ? That's why ulama menguraikan dengan cara begitu. Perbuatan yang akan dilakukan pada masa hadapan. So bila an diidmarkan, mana ada maksud istiqbal kat situ. Wa qad jama'a ba'dul ulama hadhihi al-ashya' al-tis'ah allati tasbiqu al-fa' wal waw fi baitin wahid wa huwa mur. Okey, mur tadi menunjukkan apa? Al-amr. Amar. Wad'u, doa. Wanhu, an-nahy. Wasal, salaba istifham. Wa'arid, uslubul ard. Lihaddihim, uslubul tahdid. Maknanya kat sini apa? Ulama menghimpunkan, mana menghafal, meletak, meringkaskan yang disenaraikan tadi itu berbanding kau senaraikan satu. So kita letakkan dalam nazam lah. Macam kita lah nak hafal satu benda kan. Macam dulu, macam sahabat pelajar yang pernah belajar kimia contohnya. Saya pernah belajar kimia dulu. Kan banyak apa, saya pun tak ingat dulu. Sampai kadang-kadang kelakar dia punya formula. Taik gigi masih kekal di saat. Apa tu kalau dalam kimia ke fizik Kimia Tera giga apa tu? Mega. Itu kimia Saya lupa dah. Tu maknanya itu formula. Maknanya pendekatan bagaimana sesuatu benda tu dapat diingat dengan mudah. Kalau dalam kerangka atau dalam tradisi Arabnya adalah melalui nazm. So mur, wad'u, wanhu, wasal, wa'rid, wa lihaddihim. Tamanna, so sudah bertamanni. Warju, sudah berraja. Kazakan nafyu, sudah bernafi. Qad kamula, telah lengkaplah senarai tersebut. Wa qad zakara muallif anna thamaniyatun li annahu lam ya'tabir ad-raja minha. Okey, so tengok Asy-Syarih iaitu Dr. Muhyiddin Abdul Hamid tadi memberikan satu istidrak, mana satu penemuan ataupun satu menjelaskan bahawa ada satu jenis yang tidak disebutkan oleh muallif, kerana muallif tadi dia tidak menganggap rojak itu daripada anwa' talab. Okey, wal harfu al-harful khamis. Okey, so kita tadi wal harfani as-salis wal rabi' itu ba'da fa'u sababiyah dengan wawul ma'iyah kan. Okey, wal harful khamis au wa yushtaratu fi hadhihi al-kalimah an takuna bi ma'na illa au bi ma'na ila. Wa dhabitul ula ay yakuna ma ba'da yaqdi daf'atan. Nahu la aqtulannaka la aqtulannal kafira aw yuslim. La aqtulannal kafira aw yuslim. Wa dhabitu tsani ay yakuna ma ba'daha ay ma ba'da al-waw aw yanqadi syai'an fa syai'an. Nahu qaul asy-syair la astashilanna as-sa'ba aw udraka al-muna atau udrika al-muna la astashilanna as-sa'ba atau udrika al-muna faman qadatil amalu illa li sabir. So kat situ au kat situ tengok selepas au adalah letaknya adalah fi'il mudhari'.
Kemudian dia kata fi'il mudhari' yang terletak selepas au itu boleh menjadi mansub dengan syarat dia bermaksud illa. Okey, bermaksud illa ataupun bermaksud ila. So au kat situ bukan bermaksud ataupun takhir dalam bahasa Inggeris, takhir kan, pilihan atau tu. So jangan terjemah atau. Mana tadi penentuannya apa? Penentu ukur je adalah as-siyaq, konteks ayat. Mana konteks ayat, tengok ayat sebelum dan selepas. Bukan dengan huruf itu sendiri. Okey. Dhabit al-ula antakuna ba'na illa kan. Ayakuna ma ba'daha ma ba'da madza ma ba'da awal kan, ma ba'da illa tadi yang qadi daf'atan. Berlaku secara daf'ah, secara sekali je. La'aqtulanna al-kafira au yuslim. Au yuslim. So yuslim itu mansub. Nanti mansub bi au, dan au itu menunjukkan makna illah. Okey, makna illah dengan syarat tadi. Okey. Kemudian wa alamatun nasbi fathah zairah. Okey. Ad-dhabit ats-tsaniyah. Ad-dhabit ats-tsaniyah makna apa tu? Asalnya makna illah. Ilah. Kan? Ayyakuna ma ba'daha yang qadi syai'an fa syai'an. Dia apa perkara yang berlaku selepas au tersebut, okey, dia akan berlalu sedikit demi sedikit. Sedikit demi sedikit. Pada ketika itu au tersebut boleh memansubkan fi'il mudhari' yang terletak selepas au. Dengan syarat yang disebutkan tadi, la astashilanna sa'ba au udrika al-muna. So udrika itu adalah mansub, fi'il mudhari' mansub bi au wa alamatu nasbi bla 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 bla. Itulah. Okey. Okey, hadhihi hiya al-adawat allati tansibu al-fi'la al-mudhari' fi kalam al-arabi. So kita tak habis. Kira baru habis, alhamdulillah. Baru habis nawasif al-mudhari'. Okey, kama qulna anna nawasif al-mudhari' imma takuna tansif binafsiha au biwasita'an mudmarah jawazan au bi'ad mudmarah wujuban. Okey. So saya rasa itu je kot. Boleh sekadar tu je untuk malam ni. Boleh Ustaz. Okay. Okay. So itu saja untuk malam ni. Syukran lakum ala husnil al-hudur wal